Okey, pertama sekali kita perlu tahu apa itu liberal. Liberal berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat yang membawa maksud kepada sifat yang cenderung kepada kebebasan dan pendirian yang mahukan demokrasi dalam ekonomi. Ia juga berasal daripada bahasa Latin iaitu liber yang membawa maksud kepada kebebasan. Jadi sejak abad ke-20 lagi, dunia Islam menghadapi cabaran pemikiran barat yang datang daripada cendekiawan yang berfikiran sekular dan liberal. Akibat daripada pertembungan ini, maka wujud pelbagai agama Islam yang mempunyai konsep yang berbeza-beza seperti Islam Hadari, Islam sekular, Islam fundamental dan Islam liberal. Jika kita lihat pada hari ini, istilah Islam liberal ni sudah menjadi sebutan dan digunakan secara meluas. Hal ini mewujudkan kebimbangan kepada umat Islam kerana ia merupakan tiket mudah kepada pejuang faham sungsang yang menghalalkan tafsiran mereka Assalamualaikum, saya Syakira dan saya akan meneruskan perbincangan hari ini dengan membincangkan tentang asal-usul pemikiran liberal. Dan pertama sekali, dari sudut agama Islam, di dalam Al-Quran, Allah telah pun memberi beberapa amaran mengenai kemunculan pemikiran ini. Dan kita boleh lihat amaran ini melalui surah Al-Baqarah di dalam ayat 120, di mana Allah menyatakan, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Selain itu, dalam surah yang sama, dalam ayat 217, Allah menyatakan mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Dan menurut sejarah, beberapa sejarawan telah pun berpendapat bahawa kemunculan pemikiran ini bermula daripada kekalahan Perang Salib yang ke-8. Jadi, Perang Salib yang ke-8 ini telah diketuai oleh Raja Perancis iaitu Raja Louis. Dan akibat kekalahan peperangan ini, Raja Louis telah pun menulis satu watika di mana dia menyatakan bahawa tiada lagi cara lain untuk mengalahkan umat Islam kecuali dengan menggantikan peperangan di medan perang dengan peperangan akidah dan pemikiran. Jadi sebagai contohnya, kita boleh lihat di dalam pencerobohan Eropah terhadap dunia Islam Mongol India, di mana pedagang British bertapak di Bengal dan tinggal dalam kalangan pedagang Hindu dan Muslim yang akhirnya menimbulkan sebuah resolusi untuk mentamadunkan orang India. Selain daripada itu, terdapat juga contoh lain seperti pergerakan yang dijalankan oleh pihak barat dan untuk menghapuskan bentuk-bentuk sistem beraja yang berkuasa mutlak dan juga bentuk-bentuk agama yang dianggap selari dengan kemunduran atau kuno. Jadi pergerakan ini telah pun berlaku di beberapa negara Eropah, sebagai contohnya di Britain yang dijalankan oleh Parti Whigs dan juga di New England atau Amerika Utara. Itu sahaja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Edina Karida binti Azhar, nombor matrik 1912944, akan membentangkan kategori-kategori liberalism. Kategori pertama dalam liberalism adalah dalam hal-hal politik. Secara khususnya ataupun secara mudahnya untuk diperincikan, rakyat yang mempunyai pegangan liberalism ini lebih cenderung untuk mempunyai hak-hak pemerintahan dan kuasa atas diri mereka itu sendiri tanpa sebarang campur tangan daripada pihak kerajaan. Secara amnya, rakyat-rakyat yang mempunyai pemikiran ini lebih cenderung untuk menentukan segalanya ke atas diri mereka, sama ada dalam hak berekspresi, sosial dan juga bebas melakukan sebarang kegiatan tanpa terikat dengan mana-mana agama dan ideologi.
kerajaan dilihatkan tidak terlalu mencampur tangan dalam hal berkaitan ekonomi, sosial dan juga hak individu. Tetapi dalam masa yang moden ini, kerajaan dilihat telah mencampur tangan dalam beberapa hal yang mampu mendiskriminasikan hak-hak rakyat, seperti dalam dunia perniagaan. Sekiranya kelompok kecil ataupun kita panggil sebagai kelompok perniagaan kecil ini dirasakan ataupun mereka mengalami diskriminasi atau monopoli oleh pihak kelompok besar, jadi kerajaan bolehlah mencampur tangan dalam menentukan harga pasar yang sama agar kedua-dua pihak ini mendapat untung yang sama juga. Kategori kedua dilihat dalam konteks sosial, di mana liberty dan equality diperjuangkan oleh pihak liberalism. Mereka ini memperjuangkan hak-hak individu dan juga hak-hak kemanusiaan itu sendiri. Sebagai contoh, adanya ataupun terwujudnya golongan LGBT dan feminism. Mereka dua ini memperjuangkan hak liberty dan sudut kebebasan bersuara, beragama, berekspresi dan juga kebebasan dalam melakukan apa-apa sahaja perkara yang di mana tidak boleh dicampur tangan oleh pihak kerajaan. Bagaimana pula dengan equality? Equality ini pula merupakan satu bentuk perjuangan oleh pihak-pihak liberalism dalam menuntut hak-hak yang sama rata, tidak mengambil kira agama dan juga jantina mereka itu sendiri. Dan yang terakhir sekali adalah kategori dalam hal-hal agama. Pejuang liberalisme dilihat lebih menggunakan rasional, logik dan saintifik tanpa mengambil kira pandangan Al-Quran. Mereka ini juga menangkis dalil akli dan dalil nakli serta mana-mana pandangan agama itu sendiri. Mereka lebih menyokong fahaman barat kerana dilihat fahaman barat ini lebih relevan untuk digunakan pada masa moden ini kerana menyokong hak-hak kebebasan individu itu. Adanya agama, mereka berpendapat bahawa agama ini mampu menjadi benteng dalam kehidupan individu untuk mendapatkan hak-hak kebebasan mereka dalam beragama, membuat sebarang keputusan yang akan menentukan kehidupan mereka ini. Sebagai contoh dari sistem Islam di mana mereka mempersoalkan hukuman sebatan yang akan dikenakan kerana didapati minum arak. Bagi mereka, jika seseorang individu itu ingin mengikuti mana-mana agama, mereka dibenarkan selagi agama itu mempunyai satu matlamat yang sama dengan matlamat tujuan hidup individu itu sendiri. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Jadi, konsep liberalism ini dapat dilihat bertentangan dengan Islam kerana ia lebih mementingkan lahiriah dan kebendaan semata-mata, malah mengasingkan agama dalam kehidupan. Fahaman liberalism ini juga mengamalkan amalan kebebasan berfikir tanpa batasan dan menolak prinsip kebenaran agama Islam serta mengambil jalan mudah dalam beragama. Oleh hal yang demikian, dapatlah disimpulkan bahawa konsep liberalism ini adalah bertentangan dengan Islam. Kerana agama Islam adalah agama yang syumul, yang lengkap dengan segala aspek sama ada dari segi undang-undang ataupun dari segi kehidupan manusia. Jadi tambahan pula, apa yang menyebabkan liberalism ini ditolak oleh Islam adalah kerana fahaman liberal ini menyokong bahawa semua agama adalah sama. Sebagai contoh, jika orang bukan Islam bebas menukar agama, maka orang Islam juga sepatutnya diberikan kebebasan yang sama untuk menukar agama. Hal ini sama sekali tidak boleh diterima dalam Islam kerana Allah menegaskan dalam surah Al-Imran ayat ke-85 yang bermaksud, dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya dan dia pada hari akhirat kelak adalah orang-orang yang rugi. Jadi selain daripada itu, fahaman liberal juga bercanggah dengan Islam kerana ianya berdasarkan akal dan logik semata-mata. Walaupun manusia menggunakan akal untuk berfikir atau untuk membezakan perkara yang baik atau yang buruk, namun akal manusia juga mempunyai limit, mempunyai batasnya. Okey, kerana hal ini Islam melarang umatnya daripada berfikir secara berlebih-lebihan tentang hakikat zat Allah, kerana walaupun sepintar dan sehebat mana pun seseorang itu, mereka sama sekali tidak mampu untuk menyingkap keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Bukti bahawa fahaman liberalism ini berpaksikan
berpaksikan akal semata-mata adalah apabila mereka menolak Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Mereka mendakwa bahawa amalan riba itu dikira halal dan dibenarkan kerana menyumbang kepada ekonomi negara. Malah, maksiat yang dilakukan oleh individu juga adalah hak individu yang tidak boleh diganggu. Justru itu dapatlah disimpulkan di sini bahawa fahaman sebegini mampu merosakkan akidah dan akidah seseorang individu yang memperjuangkan fahaman liberalisme ini. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Arina Hani binti Aminun, nombor matrik 1916846, akan mengulas tentang perkembangan Islam liberal. Pemikiran liberal mula tersebar penggunaannya dalam aspek agama apabila proses liberalisasi dalam agama Kristian berlaku pada abad ke-16 dan 17 Masihi di Barat. Terdapat gerakan yang bagi aktif dalam menentang pegangan Kristian Ortodoks kerana institusi gereja dianggap menghalang kemajuan hidup. Antara tokoh yang mengetuai gerakan ini ialah seperti Adam Smith, J.S. Mill dan juga John Locke. Mereka memperjuangkan kebebasan individu dan menafikan aspek rohani serta nilai moral dalam agama. Maka wujudlah pemikiran liberalisme yang mengutamakan kebebasan masyarakat daripada tradisinya. Selain itu, penjajahan negara-negara barat ke atas umat Islam juga memainkan peranan dalam menyebarkan pemikiran ini. Pergerakan liberalisasi agama di barat memberikan impak yang besar dan dunia Islam tidak terlepas daripada terkena tempiasnya. Istilah liberal mula muncul dalam dunia Islam pada abad ke-18 Masihi dan disebarkan melalui beberapa tokoh Islam di Timur Tengah seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani dan Nas Hamid Abu Zaid pada abad ke-20. Pemikiran ini pada permulaannya diserap hanya dalam bidang pendidikan untuk membantera sifat taklid buta dalam umat Islam serta kemajuan sains dan teknologi. Walau bagaimanapun, beberapa cendekiawan kemudiannya menyalah-tafsirkan konsep ini kepada satu pemikiran yang berteraskan rasionalisme dalam segala pendekatan yang diambil akibat terpengaruh dengan cara pemikiran liberal di barat. Turut dikatakan juga bahawa liberalisme ini berkait dengan aliran pemikiran lain seperti nihilisme, sekularisme dan orientalisme. Pemikiran ini walau bagaimanapun berjaya menapak dalam segelintir pemikir Islam. Gerakan pemikiran Islam liberal terus berkembang sehingga ke Nusantara. JIL atau Jaringan Islam Liberal telah ditubuhkan dan memainkan peranan yang penting dalam menyebarkan pemikiran ini. Antara pelopor Islam liberal di Nusantara ialah seperti Munawir Jazali, Johan Effendi dan Nurkholis Majid. Sementara itu, pemikiran ini telah disebarkan di Malaysia oleh golongan anti hadis seperti Kasim Ahmad dan NGO yang ditubuhkan untuk mengetengahkan isu-isu pemikir liberal. Pemikiran ini terus luas disebarkan melalui wacana seperti penulisan, perbahasan dan perbincangan. Implikasi terhadap idea Islam liberal terhadap kedudukan dan penganut Islam di Malaysia akan dibincangkan berdasarkan kes-kes yang telah berlaku di Malaysia. Antara isu-isu tersebut ialah isu artikel 121/1A, isu penubuhan Interfaith Council IFC, isu Fatwa Sisters in Islam SIS, kumpulan G25 dan gerakan LGBT. Isu artikel 121/1A dapat dikaitkan dengan peristiwa kematian Muhammad Abdullah Murti iaitu seorang pengembara gunung Everest. Artikel 121/1A adalah peruntukan perlembagaan yang menghalang Mahkamah Sivil mencampuri bidang kuasa Mahkamah Syariah. Kes ini telah dibesar-besarkan oleh golongan liberal yang menyatakan bahawa Mahkamah Syariah telah masuk campur dalam urusan hidup orang-orang bukan Islam. Dilihat dengan jelas bahawa golongan ini hendak memejakan semula martabat Mahkamah Syariah di Malaysia dan mahu menempatkan semula Mahkamah Sivil warisan penjajahan Inggeris di dalam sistem perundangan negara. Walau bagaimanapun, Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, dapat mengedarkan isu sensitif tersebut dan menegaskan bahawa artikel 121/1A tidak dapat dipinta meskipun segelintir menteri bukan Islam menyampaikan bantahan rasmi kepada beliau. Selain itu, pada 21 Ogos 2001, Memorandum Penubuhan Interfaith Council IFC telah dihantar kepada Majlis Peguam Malaysia melalui Majlis Kristian, Buddha, Hindu dan Sikh.
tujuan utama IFC adalah untuk menjadi sebuah suruhanjaya yang berkuasa menerima dan melayan aduan berkaitan agama yang boleh dibuat oleh pelbagai pihak. Sebagai sebuah badan berkanun, IFC mempunyai kuasa undang-undang untuk mengubah ajaran mana-mana agama, terutama sekali Islam. IFC berfungsi sebagai sebuah mahkamah dan segala keputusan yang dikeluarkan olehnya adalah muktamad. Mahkamah sivil digunakan sebagai saluran pelaksanaan. Contohnya, Majlis Agama Islam boleh diperintahkan oleh Mahkamah Sivil bagi meluluskan perkahwinan gadis Islam yang hendak murtad. Walau bagaimanapun, semua NGO Islam telah menarik diri menyertai IFC kecuali Sisters in Islam. JAKIM dan Jabatan-Jabatan Agama Islam Negeri JAIN bekerjasama dengan Jabatan Pertubuhan ROS, Kementerian Dalam Negeri, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM bagi membendung umat Islam dari terjebak dari entiti IFC. Akhir sekali, implikasi liberal terhadap kedudukan dan penganut Islam di Malaysia adalah isu Sisters in Islam (SIS). SIS merupakan kumpulan yang berfungsi sebagai kumpulan yang menyarankan hak persamaan antara wanita dan lelaki serta mempromosikan konsep demokrasi dan kebebasan. Antara isu yang dibicarakan oleh SIS ialah konsep tiada pasangan dalam Islam dan aurat wanita. SIS telah menyimpulkan bahawa wanita Islam tidak diwajibkan dalam menutup aurat mereka seperti bahagian kepala dan dada. Selain itu, SIS juga mengkritik sistem dan pengalaman undang-undang Islam di Malaysia berkenaan dengan isu kebebasan beragama dalam Islam. Beberapa kenyataan yang dikeluarkan oleh SIS di media telah menimbulkan kerisauan kepada umat Islam apabila mereka menuntut agar umat Islam digunakan keluar dari Islam serta hak mereka sebagai warga negara juga perlu dihormati. Pada 31 Oktober 2014, SIS telah memfailkan permohonan untuk mencabar keputusan Jawatan Kuasa Fatwa Selangor dan Majlis Agama Islam Selangor MAIS. Namun, Mahkamah Tinggi menolak permintaan mereka kerana mereka tidak mempunyai bidang kuasa dalam berkaitan dengan fatwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sharifah Nur Hamzah, binti Syed Badruddin, matrik nombor 1918428. So sekarang saya akan teruskan dengan cara-cara untuk menangani isu liberalism ini. So yang pertama adalah dengan meletakkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai kedudukan teratas ataupun rujukan utama. Oleh demikian itu, sebarang kemusykilan yang kita dapati di dalam masalah agama ataupun tentang hukum hakam agama, maka rujukan pertama yang kita perlu rujuk adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kerana Al-Quran dan As-Sunnah Allah tidak turunkan hanya sebagai hanya sebagai sia-sia, tapi adalah untuk panduan dan juga sebagai rujukan. Ini bertepatan dengan firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 59 yang bermaksud, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu perkara, maka kembalikanlah ia kepada Allah. Maksudnya Al-Quran dan juga kepada Rasul, iaitu sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi cara yang kedua adalah dengan tidak mengeluarkan fatwa dan hukum sendiri. Sebaliknya, kita perlulah merujuk kepada pakar agama ataupun alim ulama sekiranya kita mempunyai sebarang masalah ataupun kita dapati sesuatu hukum tidak disebut ataupun tidak disentuh di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kerana tidak mustahil sekarang dunia sudah semakin maju, jadi akan timbul isu-isu ataupun masalah agama yang sebelum ini tidak terdapat pada zaman Rasulullah SAW. Jadi apa yang kita perlu buat adalah dengan tidak mengeluarkan hukum sendiri, sebaliknya rujuk dan bertanya kepada yang pakar dalam bidang ini. Kerana di dalam hadis Rasulullah SAW ada menyebut bahawa umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Natalia Baptis binti Muhammad Hisham Baptis. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pandangan Al-Quran terhadap liberalism. Tidak dinafikan bahawa pemahaman liberal ini amat bercanggah dengan agama Islam. Jadi, golongan-golongan ini telah memutarbalikkan ayat-ayat Al-Quran hanya untuk menekankan hak-hak bersuara dan kebebasan individu. Poin pertama saya adalah isu hak-hak bersuara dan kebebasan manusia.
Kes Lina Joy atau lebih dikenali sebagai Azlina Joy Laini iaitu seorang wanita Melayu pertama yang telah murtad kerana menyalah tafsirkan ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Tiada paksaan dalam agama Islam. Golongan liberal seperti Lina Joy ini telah menolak beberapa ayat Al-Quran dan hanya mengambil atau menekankan ayat Al-Quran untuk kepentingan sendiri. Beliau hanya menekankan ayat yang pertama tanpa mentafsir keseluruhan ayat. Menurut ulama tafsir Ibn Kathir, ayat ini telah diturunkan oleh Allah kepada mereka yang bukan Islam. Tiada paksaan dalam agama Islam bermaksud jangan memaksa sesiapa untuk menjadi Muslim kerana Islam itu jelas dan bukti-bukti itu jelas. Oleh itu tidak perlu untuk kita memaksa sesiapa pun untuk memeluk Islam. Pemahaman liberal mengenai ayat ini iaitu tiada paksaan dalam agama Islam sebagaimana tiada juga paksaan untuk mereka menjadi murtad. Nama saya Nur Ain binti Abu Bakar, nombor matrik 191906 dan poin saya yang seterusnya adalah impak Islam liberal. Impak yang pertama adalah munculnya mazhab rojak. Apakah maksud mazhab rojak? Mazhab rojak adalah mazhab yang mempercampur adukkan pelbagai mazhab dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan dalam Islam. Contohnya, apabila bersentuhan sesama suami isteri, air wuduk tidak akan terbatal apabila mengambil kira mazhab lain. Selain itu, meninggalkan basmalah dalam solat tidak membatalkan solat. Mengapa ia sesuatu yang serius? Hal ini kerana perkara ini bertentangan dengan amalan fiqh yang sedia ada di mana di Malaysia ini, majoriti rakyatnya adalah pemegang mazhab Syafi'i. Selain itu, perkara ini menggusarkan kerana ia cenderung untuk tidak mengapa walaupun hal ini adalah permasalahan daripada sudut fiqh. Ini mampu memberi kekeliruan yang nyata kepada orang lain. Impak yang kedua adalah kecelaruan dalam penafsiran Al-Quran. Golongan liberal ini melaungkan konsep kebebasan dan menekankan bahawa kebenaran adalah sesuatu yang relatif. Dengan itu, mereka sewenang-wenangnya menafsir Al-Quran senada dengan pemikiran liberal mereka. Satu karya buku hasil dari aktivis liberal Taufik Adnan ada menggambarkan wujudnya ayat Al-Quran yang perlu kepada proses pemantapan teks dan perlu dinilai semula. Contohnya ayat 38 dalam surah Al-Ma'idah berkenaan hukuman potong tangan kepada si pencuri. Mereka bertegas bahawa untuk kekal relevan, ayat Al-Quran perlu diubah selari dengan peradaban manusia. Bahkan mereka juga menganggap sesiapa yang hanya menurut ayat Al-Quran adalah penyembah teks semata-mata. Manhaj keterbukaan ini berbahaya kerana ia hanya menggunakan akal logik manusia yang cetek. Mereka kononnya menafsir dengan rasional supaya Islam tidak ke belakang. Namun hakikatnya, semua itu berlawanan dengan konsep Islam yang sebenar. Islam adalah syumul dan syariahnya akan kekal relevan merentasi waktu. Kesimpulannya,
Liberalism adalah ideologi yang mengenepikan agama dan menggunakan rasional akal dalam menyelesaikan persoalan agama. Fahaman ini telah dinyatakan di dalam Al-Quran bahawa ianya bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, masih terdapat segelintir masyarakat yang berpegang teguh dengan ideologi ini. Kemajuan teknologi yang semakin canggih pada era ini menjadi faktor penyumbang kepada penyebaran dan penyerapan pantas ideologi ini kepada masyarakat.